لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran, Puan Pengerusi Bunda yang saya kasihi Puan Rusniyati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan perjalanan Taman Syurga Gemenur Iman pada malam ini. Bagi memulakan kuliah maghrib malam ini, saya mempersilakan Al-Fadilah Ustazah untuk memulakan majlis dengan membaca umul kitab dan seterusnya menyambung kupasan pengajian fiqh, darah haid, nifas dan istihab. Tafadhal mashkura ya Ustazah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah, amin amin ya Rahman, amin amin ya Rabbal alamin. Allahumma ftah alaina hikmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita sambung ya yang. Kita sambung pada muka surat 22 atau 23. Nah, kitab lama 22, kitab baru 23. Iaitu apa yang hendaklah darah yang keluar tidak kurang dari tempoh sekurang-kurang haid ya kat situ. Jadi kat sini ya kita sambung, dia kata jika kurang daripada sehari semalam maka darah yang keluar itu dikira sebagai darah fasad. Ya. Jadi sebenarnya macam ni, istiadah ini kalau lepas melebihi tempoh maksimum dia panggil sebenarnya istiadah. Kalau belum mencapai tempoh minimum dia panggil darah fasad, iaitu darah rosak. Tetapi darah fasad rosak tu hukumnya pun istiadah juga, macam tu ya. Istiadah ini maknanya darah yang melebihi maksimum. Jadi kata dia yang kita dah belajar itu hari kan, saya ulas sikitlah. Sebenarnya yang ini kita dah belajar itu hari, cuma saya nak ulas sikit biar bagi faham. Ya, sebab itu hari dah hujung-hujung takut tak faham. Dilihat yang dalam graf itu, walaupun tengok situ 15 hari yang 15 hari datang darah tu 15 hari. Tetapi setiap hari tu 2 jam. 2 jam. Ya, tengok ya. Nakok 2 jam, 2 jam, 2 jam ya. Sehinggalah ke hari yang ke-15. Jadi ya nak ada yang orang tanya ya. Dia kata Ustazah nakok tu tak payah kira le. Kalau kira tu yang jadi 15. Kalau tak kira, nakok kat tengah tu ada 2. Kat sini ada 2, dah 4. Baru 11 hari. Maknanya baru 11 hari. Jadi dia kata tak cukup tu 20 jam. Jadi mungkin boleh tambah lagi. Jadikan, page berapa ya. Kitab baru 23 yang. Waalaikumsalam kepada yang Waalaikumsalam. Jadi dia kata dia kira ya sebab adalah yang PM juga kan. Saya tak tahulah dari mana PM. Kadang-kadang dia orang PM ni tak kenalkan pun. Terus Assalamualaikum Ustazah terus dia direct to the point. Tak kenal dari mana ke mana, saya pun tak apalah, saya pun kira masing-masing nak cepat kan. Yalah terima je. Jadi saya tak tahulah daripada grup sini ke grup lain ke, wallahu alam. Ya, kelas online ke kelas offline ke pun saya tak tahu.
Tapi dia kata, tengok ya, masing-masing tengok ya. 15 hari itu kan termasuk 3 kali nakok. Ya, faham tak yang? Muka surat 22 kitab lama, muka surat 23 atau 24 kitab baru. Kitab baru lagi 24 rasanya, yang latest. Jadi dia kata tengok kat sini 1 hari sampai dah 15 hari. Ya, 1 hari, lepas tu nakok dua hari kedua dan ketiga, lepas tu hari keempat, kelima, keenam, ada darah, lepas tu 7, 8, nakok lagi. Macam tu kan. Jadi ada 3 kali nakok, setiap nakok tu 2 hari. Jadi 2, 4, 6. Jadi betul-betul dia kata yang ada keluar darah tu 2 jam tu baru 9 hari. Ya. Jadi bukan begitu yang. Bukan begitu. Dia, kita tengok jadualnya, start dia keluar, katalah contoh 1 hari bulan. Ya, walaupun kat tengah-tengah tu yang dia nakok, keluar 2 hari, katakan. Dia nakok 5 hari, lepas tu dia keluar lagi 2 hari. Kita tak boleh kira keluar darah tu 4 hari. Buang yang 5 hari nakok, tak. Dia kena kira 2 darah keluar, nakok tu jadi 5 hari, jadi 7, keluar balik lagi 2, jadi 11. Dia macam tu. Yang ini yang kena faham. Jangan salah faham. Sebab dari sini je, kita kalau dah salah faham nanti, kita jadi maximum head tu, dah kita kata, macam contoh macam ni kan. Dia kata, kalau darah keluar tu 9 hari. 6 hari tu tak keluar darah. Maka tu jangan dikira. Tak kena kira. Ya. Dia kira. Sebab tu nanti tu dipanggil nakohead. Nakohead. Pasal apa? Kalau diiringi selepasnya head. Tapi kat sini bukan nakohead. Pasal 20 jam. Tak dapat head. Mana istiadah. Maka nakok itu adalah nakok suci. Nakok suci. Kenapa kena tahu nakok head dengan nakok suci? Sebab kalau nakok head, katalah contoh bulan puasa lah, Ramadan. Kita puasa. Lepas tu keluar balik, kita tak puasa lah. Nanti kita, kalau kita salah faham, kita dah puasa. Kita tak qada. Sedangkan kalau mengikut hukum, ya, mazhab Syafi'i mengatakan ni kat sini, kalau nakohead, maka yang kita puasa itu tak dosa, tetapi tak diterima. Maka kita kena qada juga. Macam tu. Ya, yang? Jadi kat sini, walaupun jadual ini 15 hari, ada nakok 6 hari, tapi tetap dikira 15 hari itu head. Sama ada tak keluar darah. Kat situ kena faham. Jadi bila cukup 15 hari, ya, maksimum head, darah yang keluar itu tak cukup 24. Walaupun 15 hari, 2, tetap kita kena qada semua sekali. Kalau kita tak solat. Kalau kita anggap tak apalah, tak solat, nakok relax aja. Kita kena bayar semua. Tapi kalau tengok kat sini, walaupun 15 hari, kalau kita faham, kita dah belajar, maka dia 1 hari 2 jam dia yang. Ada masa 24 jam. 1 hari 24 jam. Keluar 2 jam. 22 jam tak keluar. Maka apabila nakok, mandi. Jadi kita solat. Jadi bila confirm sampai hari ke-15 itu, dia hanya dapat darah yang keluar 20 hari, maka kita tak banyak bayar solat. Mungkin masa yang keluar itu satu, mungkin satu waktu je kita tinggal. Ya, tu kena. Okey, jadi kat sini, ni yang tak nampak. Okey, kita baca kat bawah. Jika darah seorang wanita melihat darah keluar selama 3 hari, kemudian datang kembali pada hari ke-10 dan berhenti. Keluar 3 hari. Lepas tu berhenti 10. Keluar 3 hari, lepas tu datang balik darah hari ke-10. Maka maksudnya 7 hari lah. Keluar 3 hari, lepas tu dia kata datang darah hari yang ke-10. Maka nakok dia tadi berapa hari? 7 hari. 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 7 hari.
6, 7, 8, 9, 10. Nakok dia 7 hari. 3 hari darah, 7 hari nakok. Maka hari yang ke-10 datang balik. Jadi 7 campur 3 kan 10. Lepas itu dia kata berhenti. Lepas datang tu hari ke-10 tu dia kata berhenti. Maka 3 hari pertama dan hari yang ke-10 adalah haid tanpa hilaf. Manakala nakok di antara 3 hari pertama hingga hari 10 adalah haid menurut pendapat Azhar, iaitu hukum kedua-dua darah tersebut telah cukup syaratnya, iaitu jumlah darah yang keluar, dia kata 24 jam. Faham ya? Jadi kat sini contoh yang kat bawah tu dia kata 3 hari. 3 hari keluar darah. Dia cakap dapat capai haid. Maknanya dalam 3 hari itu keluar, dia yang mungkin 22 jam ke, 3 hari keluar ke. Lepas itu 7 hari nakok. Dia mandi, dia semayang, dia apa, hari ke-10 katakan dia keluar 2 jam. Ataupun dia keluar 2 jam setengah. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, contoh 22 jam. Hari ke-10 dia keluar 22 jam setengah. Jadi 24 jam setengah. Maka dapatlah haid. Nampak? Dia tak cakap kat sini berapa jam keluar. Tetapi dia kata hari pertama, kedua, ketiga darah mengalir. Lepas tu nakok 7 hari. Maknanya kat sini kita kena faham lah. Walaupun dia tak cakap nakok 7 hari. Tapi dia kata hari yang ke-10 darah keluar balik. Mana confirm 3 hari. Hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Itu 6 hari tak keluar darah. Lepas tu dia kata hari yang ke-10 keluar darah. Dan lepas keluar tu mungkin 2 jam setengah tadi keluar, berhenti. Ataupun yang 3 hari tu dapat 23. Contoh 23 kurang lagi lah nak haid. Lepas tu dia dah nakok 7 hari. Hari yang ke-10 tadi dia keluar kata 1 jam. Dapat 24 jam. Sebab dia kata kat sini, hari yang keluar darah 3 hari. Selepas itu dia kata hari yang ke-10 keluar balik. Dan berhenti. Maka 3 hari pertama dan hari yang ke-10 adalah haid tanpa hilaf. Apa maksud dia? Hari yang ketiga dan juga hari yang ke-10 haid tanpa hilaf. Maksudnya darah itu dapat 24. Sebab tu kadang-kadang dalam hal ini, kita kena bertalaki. Pasal kalau yang kita kurang arif lagi, dia kadang dalam bentuk kitab ni dia tak terangkan secara in detail. Jadi kalau kita yang dah ada ilmunya, insyaAllah kita tahu. Ataupun macam inilah kita lantik satu orang ustazah yang nerangkan, ialah yang tahu sikit-sikit lah macam tu. Jadi kita terangkanlah maksudnya, sebab kadang-kadang bentuk penerangannya itu tidak mendetail. Jadi kalau kata ustazah, kenapa ustazah pandai-pandai dia cakap mesti lebih 24 jam darah keluar, sebab dia kata kat sini tanpa hilaf haid. Jadi tanpa hilaf haid maknanya 3 hari itu keluar darah, kemungkinan kita boleh buat anggaran sendiri, mungkin 22 jam. Lepas tu kita mandi 7 jam, 7 hari. Lepas tu hari yang kelas dia datang lagi, kata 2 jam setengah. Dia nak baru cukup haidnya. Jadi tengah-tengah tadi yang 7 kira apa yang? Kira haid. Kalau 3 hari dengan sini yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, darahnya kita kira yang 22 jam. Tak perlu mandi tak perlu mandi. Pasal apa tak perlu mandi? Dia belum haid. Sebab haid kan nak kena ada 24 jam. Jadi apa yang perlu buat ustazah? Cuci kemaluan. Tapi tunggu masuk waktu. Kita kena buat dari muhadas dulu. Lepas tu kita cuci kemaluan, kita sumbat sebagai satu langkah berjaga-jaga, takut kita solat nanti dia keluar. Jadi kita ambil cara dari muhadas. Lepas tu kita solatlah 1 waktu ke atau 2 waktu dari muhadas. Lepas tu bila kita tengok tak keluar, kita buang jadikan biasa. Macam tu. Jadi 7 hari kita dah solat macam biasa. Kalau puasa pun dah puasa 7 hari yang. Tiba-tiba ujian datang hari ke-10 darah keluar.
dan darah itu keluar pula mencukupi yang 3 hari. Maknanya hari yang ke-10 itu cukup untuk minimum head, katakan 24 jam ke 25 jam, maka hari pertama, kedua, ketiga tadi head. Dan yang nakok 7 hari yang kita dah puasa tu, kalau bulan Ramadan, head juga. Dia panggil nakok head, bukan nakok suci. Jadi yang berapa hari tak puasa? Yang 10 hari. Ustazah, saya dah puasa 7 hari. Ustazah, saya dah puasa 7 hari. Saya puasa 3 hari je lah. Tak boleh. Hukumnya macam tu. Ya, jadi awak kena puasa 10 hari qada. 7 hari yang puasa tu kira macam mana? Tak sah. Dosa tak. Pahala insya-Allah dapat. Ya. Kenapa dapat pahala pula tapi head kena qada? Kita bukan Tuhan. Kita tak tahu kan. Hukum dia nakak kalau dapat darah head mandi. Lepas tu puasa. Kalau tak dapat tak payah mandi. Ya, tapi kita masukkan macam ilmu hadas kita puasa. Boleh jelas tak kat sini yang? Jelas. Kalau jelas respon sikit. Jelas. Tulislah. Ustazah, saya ada soalan. Saya ada soalan. Silakan. Okey, saya jelas yang Ustazah terangkan ni insya-Allah. Alhamdulillah. Macam mana pula Ustazah, sebab baru ni sembang dengan anak kan. Anak-anak ni dia macam ni. Dia kata kalau kata rutinnya nakak tu dia dah tahu dah dalam 3 hari macam tu. So dia abaikan untuk mandi. Dia biar je, memang dia biar berhadas juga sampai hari berikut selepas 3 hari nakak tu datang balik period. So dia macam yakin benda tu yang kalau dia solat pun macam sia-sia. Makanya dia tak mandi. Hukum dia tak mandi yang 3 hari nakak tu Ustazah. Okey. Macam ni. Ni ya ada 2 pandangan. Antara Imam Ramli dengan Imam Ibnu Hajar. Yang soalan anak tadi tanya, yang macam ni. Kalau dia memang rutin, masuk rutin tahu tak? Memang every month like that. Keluarlah orang putihnya. Kalau every month, sekurang-kurangnya kita ambil 3 bulan. Jelas? Kalau 3 bulan memang perangai macam tu. Kita boleh mengikut Imam Ramli, dia kata tak apa. Tak payah mandi. Pasal memang macam tu. Tapi sekurang-kurangnya 3 kali. Faham? Jelas sayang? Sebab dia kata, kalau Imam Ramli kata sekiranya memang kebiasaannya begitu. Ya, katakan 3 hari datang, 2 hari nakok, lepas tu datang lagi. Jadi macam kita dah mandi, lepas tu kita ni keluar lagi. Jadi dia kata macam gitu, memang kata orang lagi kalau sampai dah setahun. Memang macam gitulah perangainya, maka boleh. Jelas sayang? Maka boleh, pasal kita dah yakin 100% memang akan keluar lagi. Faham. Tapi kalau Allah nak uji, hari yang kau buat tu dia yakin, tahu yakin. Tiba-tiba tak berdarah. Tiba-tiba dia tak macam tu. Sudah. Berdosa lah sebenarnya. Apa buat dia tak dosa, dia tak dosa. Tak dosa. Apa buat engkau kena kodok. Banyaklah. Allah, sabar je lah. Baik mandi tu saya. Faham tak faham? Faham. Ya. Kalau sebab itu pandangan kalau Ibnu Hajar punya pandangan, nakak kalau dah dapat head, mandi. Mandi, solat. Puasa. Kalau nakak belum dapat lagi minimum head, tak payah mandi. Tapi buat cara demo hadas dulu. Jelas ya, Yang? Ya, jelas. Ayam, puasa. Ya. Jadi kira-kira contoh macam tengok yang ke atas ni, sampai 15 hari pun baru 20 jam, maka kita tak banyak payah hutang. Faham? Faham tak, Yang? Faham. Jadi katakan yang kadang-kadang bila kita confident, sebab ini kita semua dah mengalaminya, kan? Kita katalah ada orangnya, kita dah confirm 5 bulan yang. Katakan ada orang tu 5 bulan, dia kata kali ni aku nakok, aku malas nak mandi. Biasanya kalau 2 hari nakok, dia kata nanti datang balik, kata dia kan. Dia pun tak mandi, tak semayang sebab dia assume dia, pasal dia kata nakok head kan, kata ulang. Tiba-tibanya yang dia tak jadi, dia nakok, terus nakok betul.
Dah, berapa hari tu dia hutang? 2 hari. Kalau 3 hari, 3 hari. Ya yang dia tunggu sampai 5 hari, nakok tak keluar-keluar air. Darah tak keluar. Ya. Jadi itu dah jadi dosa pula nanti kalau dah lebih sangat. Ya. Dah lebih sangat dalam katakan lebih daripada 2 hari dah jadi dosa pula yang. Kalau dah nakok lebih 3 hari kau tak mandi juga dosa. Kan? Pasal tadi kita dah yakin. Ya jadi itu terpulang. Kalau ya yang anak yakin dan juga yang kat sini yakin memang perangai macam tu, kita ambil pendapat Imam Ramli. Sebab dia ada 2 pandangan. Ya, sebab itu hilaf. Maka kita ambil pandangan Ramli, kita kata saya tak nak. Sebab nanti keluar balik. Boleh? Nak selamat ambil Ibnu Hajar lah Ustazah. Itulah. Jadi kalau Ibnu Hajar dia kata pasal kita bukan Tuhan. Kita tak tahu. Jadi faham ya? Boleh ya? Yang lain boleh faham ya? Kalau dah faham saya sambung lagi, tak payah jawab lagi. Sila Ustazah. Ya, jadi macam tu. Jadi yang kat sini tengok dia kata walaupun 7 hari nakok yang dia kalau yang nakok 15 hari baru dikira bersih. Nanti kejap lagi yang tu kita akan masuk. Jadi dia nakok 7 hari lepas tu keluar balik. Maka keseluruhan itu semua haid. Termasuk yang nakok itu dipanggil nakok haid. Tahu kan? Bukan nakok suci. Okey. Macam tu. Jadi dia kata ini pendapat Azhar. Maknanya pendapat yang lebih ni lah. Yang lebih sahih. Ya? Jadi dia kata macam tu. Okey. Jadi kita sambung muka surat sebelah yang. Muka surat sebelah. Apa dia? Saya kena cabut cermin memang tak nampak. Jadi muka surat sebelah dia kata apa hukumnya? Jika didapati pada suatu hari darah keluar selama 6 jam. Lalu berhenti. Kemudian darah datang kembali pada hari kelima selama 10 jam dan berhenti. Maka semua darah yang keluar itu adalah istihadah kerana jumlahnya tidak cukup sehari semalam. Nampak ya? Jadi nampak kat sini. Haid yang tadi 1 hari, lepas tu 9 hari, lepas tu 10 hari. Yang ni tadi yang saya tu cakap yang tadi penerangan dia. Maka tengok dia kata darah keluar 24 jam. Sekarang ni kita tengok yang kotak yang kedua yang tengah-tengah. Ya, yang tadi tu yang saya cakap tu yang 3 hari, lepas tu 7 hari nakok, lepas tu datang lagi, maka lebih darah 24 jam tu haid. Sekarang ni dia kata hari pertama pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. 6 jam darah. Lepas itu apa hukum dia dah bagi? Fasad. Ya, kalau permulaan tu dia panggil fasad. Ataupun tapi istiadah lah. Maknanya suci. Lepas tu catatan. Wajib qada solat dan puasa yang ditinggalkan dalam tempoh ini. Puasa kat sini kalau bulan Ramadan ya yang jangan kata pula awak qada puasa hari Senin ke hari apa. Muka surat 24. Kat sini muka surat 23. Betul, dia selisih satu. Ya, jadi 6 jam istiadah. Nampak? Tak payah mandi yang. Tak payah mandi. Awak kena basat, maka mulakan solat tadi dengan permulaan solat, ya mungkin 1 waktu atau 2 waktu dengan istiadah. Lepas tu boleh dah secara biasa. Jadi hari pertama 12 tengah hari hingga hari kelima nakok. Hari pertama dia datang sampai pukul 12. Lepas tu pukul 12 sampailah pukul 12 tengah hari kelima nakok. Maka tu dah kena sembahyang 5 hari yang. 5 hari tu dah kena sembahyang, nampak? Hukum dia suci. Lepas tu tidak wajib mandi. Wajib solat dan puasa. Serta sah kedua-duanya. Tiba-tiba dia datang lagi hari ke-5. 12 tengah hari sampailah 10 malam. 10 jam. Campur dengan yang itu hari 6 jam. Baru ada 16 jam. Maka lepas tu dia nakok. Tak ada dah. Maka wajib qada solat dan puasa yang ditinggalkan dalam tempoh itu. Kalau tadi anak tanya kan, kalau nakok kita relax lah, takut dia keluar. Tengok berapa hari, berat tak awak bayar? Sebab macam ni tau yang, sembayang adaan dia kurang berat, terasa. Tapi kalau sembayang qadaan, dia berat tau nak bayar. Betul tak yang? Betul tak? Ujian.
Kadang-kadang ada orang dia lebih suka solat sunat daripada qada. Dia kata alah malalah nak qada, aku solat sunat ba'diyah qabliyah. Betul tak yang? Jadi kalau macam itu ya, sampai hari yang kelima ya, kita dapat 10 malam sampai hari yang ke-6 baru dah tak ada keluar lagi, kita pun tak nak. Ataupun hari yang ke-6 kita takut nanti dia nak keluar lagi, kita pun tak nak tunggu 2-3 hari, tiba-tiba semua tak jadi, berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu saya kan memang dari dululah saya memang ambil pandangan Ibnu Hajar. Bukan bukan Imam Ramli tu tak betul. Tapi kalau kita kena dia Allah nak uji, nak bayar tu. Tapi tak tahulah orang lain. Saya kalau kata hutang, alamak, hutang katalah kena macam ni istiadah, alamak 10 hari nak bayar. Jenuh. Betul tak yang? Jenuh nak bayar tu. Dalam hati kan lebih suka adaan, lebih suka buat sunat-sunat yang lain. Tapi kita dah tak boleh buat dah. Nak kena qada. Jadi yang lebih mudah Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau katakan dalam hal ni kan, kita tadi tengok dia kata kat sini, wajib qada solat dan puasa yang ditinggalkan. Tapi kalau kita kata tadi hari pertama 12 tu, ya 12 kita terus ya cuci-cuci semayang zuhur sampai hari kelima, kita tak baik tak hutang pun yang. Pasal sini keluar 6 pagi, dah lepas subuh kan. Kecuali awak terlambat bangun. Katalah satu hari tu terletih terlambat bangun, tiba-tiba bangun dah ada darah. Jadi kita hutang subuh je, satu hari je. Satu waktu je. Jelas tak yang? Pukul 12 dah berhenti, kita cuci-cuci, kita solat. Maka tak berat yang. Boleh faham ya? Okey, sekarang kita tengok lagi contoh seterusnya. Jika ia melihat darah keluar selama 7 hari. 7 hari keluar. Tapi tengok dia istiadah atau tidak. Kemudian darah datang kembali pada hari ke-16 dan 17. Maka darah kali pertama keluar 1 hingga 7 hari adalah haid. Dan hari-hari nakok 8 hingga 12 tidak dikira haid, dan hari ke-16 dan 17 dihukum sebagai suci tanpa hilaf kerana nakok tidak berada di antara dua haid. Maka nakok dikira sebagai haid jika berada di antara dua haid. Yang macam saya cakap tadi, dan berada dalam lingkungan 15 hari. Maka dalam contoh di atas, nakoknya berada dalam 15 hari. Maka dia tak kena istiadah, tapi dia ada hukum lain. Ya. Tengok kotak dia. Darah 1 hingga 7 hari darah. 8 hingga 15 hari nakok. Sampai 15 hari tau, maksimum haid. Lepas itu tengok. Dia berhenti tau 15 hari. Dia keluar betul-betul selepas 360 jam. Iaitu hari 16 hingga 17 darah. Jadi nak kira macam mana? Jadi 1 hingga 7 itu adalah haid. 6 hingga 15 itu suci. Kalau bulan puasa, kita puasa pada 6 hingga 8. Kita puasa, kita 1 hingga 7 kita haid. Lepas tu 8 itu nakok sehingga 15 kita puasa. Maka adakah puasa itu diterima? Ya. Kenapa diterima? Pasal darah itu keluar balik lepas waktu haid. Nampak tak? Darah itu keluar balik pada 16 dan 17. Tapi kalau darah itu keluar pada 15, hukum lain. Kalau tak faham buat catatan. Tengok kat jadual itu. Jadi darah itu dia berhenti. Ini orang kata Allah tak uji lagi lah. Maka dia ngam-ngam yang nakok dia tu sampai hari maksimum haid 360 jam. Ya, selepas itu baru di hari 16 dia keluar balik darah. Maka dia kata nakok bukan berada di antara dua darah haid. Dalam lingkungan 15, wajib mandi, solat, puasa dan sah kedua-duanya. Maka pada hari yang ke-7 tadi kita dah nakok, hari ke-8 mandi. Wajib mandi. Pasal ini dikira haid. Maknanya kat sini 7 hari ini lebih 24 jam darah. Jelas sayang? Sebab dia kata haid. Maknanya bila haid itu darah yang keluar mesti dah lebih 24 jam. Jadi nakok. Lepas itu sebelah itu istiadah. Kenapa istiadah?
Pasal dia keluar balik 16-17. Jelas tak yang? Jelas Ustaz. 16-17 itu confirm istiadah. Ya, dia dah melepas Faham ya? Ya. Jadi kalau bulan Ramadan, kan? Maka 16-17 itu kita tak payah batalkan puasa. Kalau dia keluar katakan pukul 7 pagi. Ya. Kita terus saja puasa. Faham? Faham ya? Faham. Alhamdulillah. 16-17 tu tak payah mandi Ustaz kan? Cuma cuci saja. Ya. 16-17 tu kita cuci je kan? Tak payah mandi. Tak payah. Kita dah mandi pada hari ke-8. Ya, betul. Kita dah mandi pada hari ke-8. Dan hari ke-8 sehingga hari 15, puasa kita itu kalau bulan Ramadan, settle. Ya, faham. Faham ya? Faham. Kenapa settle? Pasal dia tak ganggu pun darah itu keluar balik, tak ganggu pun time haid. Ya, faham. Tapi kalau darah itu keluar balik pada 15 hari bulan hari yang ke-15. Yang tu semua kena qada kan? Hari 8 katalah Allah nak uji yang dia keluar balik pada kan dia maksimum kan 360 jam kan? Setelah hari 12 jam lagi. 358 jam darah keluar balik. Maknanya 2 jam lagi nak sampai maksimum. Hukum lain. Pasal dia keluar masih dalam waktu waktu haid. Faham ya yang? Faham. Nanti kita kena belajar hukum lain pula kat situ. Yang ini mudah, yang ini pun orang tak belajar secara mendalam pun dia mudah. Faham tak? Jadi yang 16-17 hari 16-17 itu memang confirm istiadah. Kalau awak belajar hukum, janganlah batalkan puasa. Kan? Pasal itu suci. Ya? Istiadah ni suci. Coba dia panggil orang yang dari muhadas. Maksud suci tu apa yang? Dia boleh puasa, dia boleh semayang. Cuma dia dari muhadas. Jelas ya yang? Ni contoh yang senang. Ustazah, makna memang kena catat juga sebabnya nanti untuk haid akan datang. Bukan tu dia kena tahu. Kena catat. Memang compulsory kena catat. Ya, baik. Sebab yang nanti kan nak tengok hari 16 itu pukul berapa dia keluar. Ya Allah. Kalau katakan hari pertama dia keluar katalah pukul 12 tengah hari. Contoh dia keluar. Hari yang ke-16 tu dia mesti keluar darah selepas 12 tengah hari. Faham tak faham? Faham. Kalau dia keluar hari ke-16, katalah pukul 10 pagi, itu masih lagi belum habis maksimum haid. Faham tak? Faham. Pasal kan maksimum haid itu dikira 360 jam. Maka kalau hari yang ke-16, dia keluar katakanlah pukul 1, yang kat sini hari pertama dia keluar pukul 12, selamat. Nampak tak? Pasal dah 361 jam. Nampak tak yang? Ya, nampak Ustazah. Mana bukan catat tarikh saja. Jangan kalau gitu kena rekod lah. Bila time keluar. Ya. Betul. Kan saya dah cakap walaupun 6.30, 6.45 kena tulis tepat-tepat time itu. Takut kita bundarkan pukul 7. Kali dia keluar, macam tu. Faham? Jelas ya, yang? Ustazah, ya sayang. nak tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah dan sahabat-sahabat. Okey, kalau yang sekarang ni alhamdulillah dah belajar tentang nakok haid. Kalau yang dulu-dulu tu Ustazah tak tahu macam mana dan kena qada, okey tak apalah. Fidyah tu macam mana tu Ustazah? Kena tak? Okey. Kalau macam itu, yang puasa, awak ambil ikut dah puasa masa nakok haid maksudnya. Sekarang baru tahu ilmu ni yang dulu tu. Lepas itu tak dibalas balik lah. Kira dah puasa, kira settle macam tu. Betul? Ya, dulu macam dulu kan. Dulu macam tu lah lepas tu sekarang ni qada, sekali puasa sunat tu niat qada. Fidyah tu macam mananya Ustazah? Tak apa, macam ni yang. Banyak tahun. Macam ni.
Saya bagi solution yang lepas tu kita ambil pandangan Imam Ramli. Imam Ramli kata kalau kita puasa ya yang maka kita kata tak payah apa kalau kita datang balik dia kata masa itu dikira suci. Jadi dia kata puasa diterima. Jelas tak? Jadi ambil pandangan kedua, pandangan yang lebih daif lah. Kita terima pakai. Pasal benda dah lepas. Boleh tak yang? Okey, Macam ni lah, macam ni. faham, Macam ni, faham Ustazah. tak? Macam ni, katakan kalau kita pergi Mekah, kan? Kita pergi Mekah, kan tawaf, kalau kita tersentuh lelaki, kan tak batal. Mengikut pandangan daif Imam Syafi'i. Jelas tak yang? Kalau darurat kita guna tu. Faham tak? Tapi Faham, kalau kita Ustazah. balik Malaysia ataupun tempat tak darurat, contohnya lah, tempat tak darurat yang mana katalah kita jalan on the way nak pergi masjid. Tak darurat. Nah, ya, kita terjatuh ke, tersentuh orang ke, atau orang jatuh sentuh kita batal. Jelas tak? Faham tak kat sini? Faham Ustazah. Jadi macam yang bertanya ni pasal dia dah darurat dulu dah lama. Dia pun kata nanti kalau dia tak bayar puasa, dia tak tahu macam mana nak kira qadanya apa fidyahnya. Jadi ambillah Imam Ramli, maknanya yang lebih rendah pandangan. Faham tak? Faham, maksudnya puasa dulu tu sepatutnya tak payah puasa, tapi dulu sebab ingatkan darah dah tak ada, so kita puasa, jadi tak payah qada lah Ustazah kan. Bukan tak payah puasa, sepatutnya kena qada balik. Ya. Tapi adik ke anak ke tak qada, faham tak? Jadi kita ambil pandangan Imam Ramli lah, pandangan yang lebih rendah daripada Imam Ibnu Hajar. Mana kalau kita ambil Imam Ibnu Hajar tu dia lebih tinggi lah kan, maknanya kita puasa balik. Ya yang? Faham, makasih Ustazah. Alhamdulillah. Tapi yang sekarang ni lebih bagus ambil yang kita bayar balik. Jelas tak yang? Jelas sangat Ustazah. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ada lagi nak soal sebelum saya sambung? Tak ada ya. Tak ada, kita sambung balik. Jadi memang ada hilaf yang saya dah kata tadi, pandangan Imam Ramli dengan pandangan Ibnu Hajar, ya. Tapi kalau mana yang lebih baik kita bayar puasa tu balik, pasal ya mengikut hukum yang lebih masyhur, ya lebih azhar, maka nakok tu adalah nakok haid, maka kita puasa dalam keadaan kita masih lagi dikira haid, tetapi tak dosa pasal kita dah confirm tak ada, kita dah mandi, kita puasa macam tu. Ya yang? Jadi kata Imam Ibnu Hajar, walaupun kita puasa, walaupun kita dah mandi, tapi hakikat batiniahnya masih haid. Jadi dia kata kena qada balik puasa tu. Tapi Imam Ramli kata kita ni bila dah nakok, kita mandi pada hak zahirnya. Yang seorang guna batin, yang seorang guna zahir. Faham tak yang? Maka dari segi zahirnya, kata Imam Ramli, kita dah suci. Jadi kita puasa diterima. Jadi bila keluar balik, tak payah puasa. Tapi puasa yang kita dah puasa tu, kata dia, tak apa, diterima. Pasal pada zahirnya, dia kata bersih. Tapi Imam Ibnu Hajar kata, nampak luar bersih tapi dalam tu haid. Maknanya dari segi batiniahnya tu masih lagi haid. Nampak tak yang? Tapi tak apa, itu pandangan mereka sebab mereka layak beristijhad. Ya. Cuma nak ambil mana terpulang. Kalau tanya saya memang ambil pandangan Ibnu Hajar. Sebab mak saya, akak saya, adik, kata orang dah turun menurun. Memang kalau puasa 2-3 hari ke 4 hari ke keluar balik, maka kita kira itu puasa tak sah. Boleh ya yang? Faham ya yang? Faham sangat. Alhamdulillah Ustazah. Faham ya? Macam tu. Terpulang. Cuma kata orang kalau nak lebih warak itu kita mengurangkan hilaf. Itu aja. Cuma kalau yang dah lepas itu kita nak kira macam tadilah
apa tadi fidyahnya, puasanya sampai dah terlupa, senang cerita. Tak berapa banyak yang kita dah buat nakohid macam tu, maka tak apa. Yang dah lepas itu kita kata, ya Allah, aku ambil pandangan Ibnu Ramli lah, Imam Ramli. Tapi lepas ni untuk nak aku lebih warak, kata orang, kita ambil pandangan yang lagi satu. Boleh? Okey, kita sambung lagi yang. Maaflah, saya ni kalau baca kena cabut cermata. Lepas tu tak nampak awak. Nanti kalau nak tengok awak, saya pakai cermata. Jadi okey, kita tengok ya, dia kata lagi hukum. Lagi tengok kat sini. Dia kata kita dah yang ni dah faham, sekarang kita sambung lagi. Jika ia melihat darah keluar selama 10 hari. Selepas 8 hari berhenti darah. Darah datang kembali selama 12 hari. Maka 10 hari pertama adalah haid. Darah yang keluar 12 hari kemudiannya tidak mungkin dijadikan haid. Kerana wanita itu mesti ada baki suci. Nampak ya yang? Ini dah masuk bahagian lain. Dia panggil dalam tajuk atau dalam bab penyampurnaan suci. Pernah dengar Kalau yang siapa dah pernah macam repeat ni refresh, dah pernah dengar kan? Penyampurnaan suci. Biasa orang yang penyampurnaan suci ni, dia datang haid 1 bulan 2 kali. Awal bulan sekali, akhir bulan sekali. Ni orang yang super aktif. Tu dah kata ni yang kalau mengandung ni subuh, dia boleh mengandung bulan 12 beranak bulan 1 beranak 1, bulan 12 beranak 1. Kalau dia tak makan perancang lah contohnya. InsyaAllah macam tu. Sebab dia memang super subuh. Ya. Jadi dia kata, tengok jadual. Saya tunjukkan kat jadual. Okey. Hari 1 hingga 10 darah. Dia panggil haid. Haid maknanya dia dapat 24 jam atau lebih. 11 hingga 18 nakok. 10 sampai 18 sudah apa yang? Sudah 18 hari kan? Maksimum 15. Tengok apa keterangan dia. Suci. Nakok bukan berada di antara dua haid kerana keluar dalam lingkungan 15 hari. Wajib mandi, solat dan puasa serta sah kedua-duanya. Maka pada hari yang ke-11 itu wajib mandi. Ya. Dan puasa, solat dikata sah kedua-duanya. Sebab nakok itu dah 18. Dah 8 hari, makna kalau kita campurkan 10 jadi 18. Maka dah jadi 18, confirm keluar daripada maksimum haid. Ya, faham kat sini? Faham? Ni macam nampak confuse sikit, tapi insya-Allah kalau saya terangkan, ya, mudah-mudahan Allah bagi kepahaman. Okey. Jadi lepas itu 19 hingga 25, 7 hari darah keluar balik. Ya, jadi darah keluar di lingkungan 15 hari, maka wajib cukupkan sekurang-kurangnya 15 hari. Jadi macam ni yang. Ni macam ni. Macam ni nak cakap. Macam mana Macam mana nak bagi awak faham? Okey. Ni hit pertama. Darah keluar. 10 hari kan. Ni gap. Ini darah keluar kali kedua. Ni, nampak? Antara ini dengan ini dia panggil apa? Pusingan darah kedua. Ini darah pertama. Tetapi yang mengikut hukum penyampurnaan suci, antara darah pertama dengan yang nak dikira ini sebagai pusingan darah kedua, tengah-tengah mesti ada 15 hari. Sebab mengikut hukum, kenapa 15 hari? 1 bulan 30 hari. 15 hari maksimum haid, mesti 15 hari kosong. Jelas tak yang? Jelas tak? 30 bagi 2. Jadi kalau ni antara dua, saya ni tak dapat. Fahamlah, saya tak boleh nak pegang macam ni. Senang. 1, 2. Ni saya punya jadual. Tengok. Biar dia. Dia tu je ada. Ini darah keluar. Ya yang
10 hari. Ini darah keluar lagi. Antara ni apa ni? Cermin mata saya kat sini dengan cermin mata saya kat sini, nak dikira ini sebagai darah yang kedua, head, maka tengah-tengah ni wajib ada 360 jam. Faham kat sini? Okey, faham. Saya taruh dulu. Jadi yang pukul hari ke-10 itu nakoknya kena dicatat pukul berapa? Pilih nak pukul berapa? Sebut. 10. 10 malam, siang. 10 pagi Ustazah. Okey, 10 pagi. Catat hari yang ke-10 nakok pada pukul 10 pagi. Catat. Lepas itu dia berhenti. Dia kata antara sini dengan sini 7/14. Dia mesti ada darah itu mesti ada tengah ini 7 hari. 15 hari. Faham tak? Faham? Maka dia kata darah dia keluar kat sini, hari ke berapa tu? Selama 12 hari, maka 10 hari pertama adalah haid. Darah yang keluar 12 hari kemudian tidak mungkin dijadikan haid kerana. Lepas tu dia kata hari yang ke-10 tadi nakok pada pukul 10 pagi. Patutnya dia mesti ada berapa hari yang ke-10 campur 15, 25 kan yang? Faham tak? Faham maksud saya tak? Tadi berhenti 10 hari bulan. Campur dengan 15 hari. Berapa? Mesti ada 25. Betul tak yang? Betul. Betul tak betul? Ya. 25 itu kalau darahnya keluar pada hari yang ke-26 pukul 10 pagi itu haid kedua. Faham? Faham tak faham? Faham. Tapi kalau datang pada hari 24 tu, yang tu belum haid Ustazah kan? Nanti dulu. Kita masa nak terangkan yang ini dulu, kotak ni dulu. Satu-satu. Ya. Jadi tapi sekarang ini awak tengok dia keluar bukan pada belum cukup 15 hari. Dia keluar pada 19. Nampak tak yang? Nampak tak? Situ dia tulis 19. Jadi sebab tu 19 hingga 25 baru 7 hari. Jadi kat sini nakok yang mula 8 hari. Nampak tak yang? Ajar nak nombor 3. Okey. Nampak tak yang? Tengok balik jadual ini 1 sampai 10 darah. Lepas tu nakok kan hari ke-11 hingga hari ke-18. 8 hari. Betul tak yang? Faham tak yang tu? Lepas itu darah keluar balik pada 19 hari bulan. Jadi berapa hari yang? Daripada nakok. Baru ada 8 hari kan? Betul tak yang? Betul tak? Betul, 8 hari tu hari ke-11 sampai hari 19 tu lah Ustazah kan? Sampai hari 18 tu lah kan? Lepas hari kan, nakok hari 19 dia dah keluar. Okey. Maka nakok dia cuma ada 8 hari. Nampak tak yang? Ya, nampak. Saya cakap tadi antara 2 head wajib ada berapa? 15 hari. 15 hari. jam. Betul tak yang? Ya. Maka 19 hari bulan dia dah keluar. Maka 19 hari bulan keluar tidak boleh dikira haid. Faham tak? Faham. Kena cukupkan 15 hari. Jadi sebab itu daripada 19 sampai 25 itu adalah istiadah. Boleh faham tak kat sini? Faham insyaAllah. Jadi 8 nakok campur dengan 7 hari baru 15. Betul tak yang? Ya. Jadi hari yang ke-26 itu barulah haid. Nampak? Faham. Faham? Jadi dia tengok dia datang haid itu 5 campur 7 12 hari. Nampak tak yang? Nampak tak? Dia keluar darah pada hari yang ke-19 sehingga hari yang ke-30. Nampak tak? Ya. Kita ambil dulu kotak tu.
Kita tengok dia katakan darah. Jadi darah yang keluar daripada 19 hingga 30. Nampak? Lepas tu dia potong 2. Kenapa pada 25 itu dia kira istiadah, 26 dia kira haid. Nampak tak yang? Nampak Ustazah. Pasal ini dia nak cukupkan 15 hari. Jelas? Jelas insya-Allah. Jadi ini dia kata hukum penyampurnaan suci. Sebab suci itu wajib sekurang-kurangnya minimumnya 15 hari. Pasal mengikut 1 bulan 30 hari, 15 hari maksimum haid, 15 hari minimum suci. Jelas? Jelas tak yang? Jelas Ustazah. Jadi contoh macam ni. Nampak? Saya buat macam ni lagi sekali. Jadi kalau yang nak haid kedua, dekat sini tepi bingkai cermin mata saya yang kedua. Ni haid pertama, bingkai cermin saya yang pertama. Jadi ni dia sekarang keluar 19, tutup mata saya. Nampak tak? Ya, nampak. Jadi kena tolak sampai sini. Okay, barulah dia kira haid kedua. Jadi yang tutup mata saya sampai sini kira istiadah. Boleh jelas? Jelas. Saya dah gunakan ini. Alhamdulillah, Edi Allah bagi. Boleh faham? Faham insya-Allah Ustazah. Alhamdulillah. Macam tu. Gelak. Tak apa. Gelaklah, hilang stres. Sebab ini kira macam kalau orang yang tak biasa dia pening juga. Jadi yang boleh perempuan itu datang haid 1 bulan 2 kali. Sebab macam ni dia 1 hari bulan dia datang sampai 10, lepas itu 26 hari bulan sampai 30 haid kedua. Tapi dia sebenarnya darah dia keluar daripada 19. Jadi kita cukupkan dulu, itu dia kata penyampurnaan suci. Cukupkan dulu 15 hari. Jadi 15 hari nakak, 7 hari ada darah. Jadi darah itu walaupun ada darah, walaupun yang keluar itu macam haid, hitam, kental, berbau ke apa, tetap istiadah. Kerana apa? Kerana dia belum cukup 15 hari suci. Faham tak faham? Jadi kalau bulan puasa yang keluar 19 itu jangan buka. Kira dulu. Itu hari aku nakak 10 Ramadan. Pukul 10. Ini aku 19 Ramadan dah keluar lagi. Kira daripada 10 pergi 19 Ramadan. Aku baru ada suci 8 hari. Maka hari ni aku puasa. Tapi aku kena semayang cara dari muhadas. Jadi bila yang aku dikira haid, cukupkan dulu 15 hari. Jadi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tu 7 hari tadi itu adalah istihadah. Jadi haid kita bermula pada 26. Barulah kita tak puasa. 26 Ramadan tak puasa. Ini mengelat ni. Admin mengelat. Orang puasa dia tak puasa. 10 hari. Orang belum raya, dia dah raya. Hari yang ke-26 puasa, dia dah raya dah. Kata suami saya lah, mengelat awak. Orang puasa, awak belum puasa. Orang raya, awak dah kan? Saya kata Allah nak bagi, terima je lah. Nanti kita puasa, qada. Awak pula tak puasa. Kan? Faham? Ni dah faham ni? Saya nak awak fahamkan ni sebab kalau tak faham ni nanti masalah. Jangan tengok pada darah. Walaupun 19 hari bulan itu darah yang keluar hitam, busuk, berketul-ketul, ciri haid memang ada. Tapi tetap bukan haid. Tetap istiadah. Tetap darah fasad. Pasal dia keluar awal daripada tempoh minimum suci. Boleh? Okey, kalau faham kita tandakan kat sini yang jadi kita nanti minggu depan kita pindah tajuk baru bab 3 yang catat. Nanti kalau saya terlupa, kadang-kadang buku ni saya guna juga kat mana-mana. Jadi bila saya tanya kita punya kat mana, bab 3.
Ya, masa pun tinggal 2-3 minit untuk pukul 9. Ya, jadi saya tutup dulu sampai sini. Saya buka kalau ada yang tak faham. Ya. Kalau dah faham semua, alhamdulillah. Kalau tak faham, boleh nyatakan. Ya, sebab dia agak susah lah juga. Sebab itulah minta maaf, saya ni memang tak pandai nak merajah-rajah, tapi tadi Allah dah bagi idea. Jadi kena ingat, punya suci dari sini apa sini. Jangan tutup mata. Macam tu. Boleh yang? Ya? Siapa ni admin lagi satu ni, namanya siapa ni? Ya. Intan Ustazah. Yang tu Ya? Intan. Puan Intan yang call Ustazah selalu tu. Apa yang? Intan namanya. Intan. Ya, pakai Ni- tudung pink belacan. Faham ya? Intan? Alhamdulillah. Yang Puan lain Rafiah. faham yang? Puan Rafiah Yaakob ada angkat tangan. Silakan Puan. Ada soalan. Ada soalan? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Anak pada Puan Rafiah lah. Saya nak tanya soalan sikit. Ya, boleh. Saya bagi contoh situasi ni memang memang saya punya ni lah, saya punya sendiri. Okey, hari tu saya datang haid 15 sampai 18 hari bulan. 3 hari. 4 hari. 15, 16, 17, 18. 4 hari. Okey, Betul? lepas tu waktu tu tahun 2022 waktu tu sebab saya baru lepas bersalin. Oh. Saya teringat balik kan. Okey, lepas tu 19 sampai 28 saya suci. 19. Cuti? Apa maksud cuti? Saya suci 10 hari maksudnya. Suci. Saya dengar cuti. 10 hari suci. 4 hari darah keluar. 10 hari suci. Okey? 14 hari lagi. Okey, 4 hari. Lepas tu 29 hari bulan tu saya datang balik. Haid. Darah. Saya datang balik darah. 10 hari suci, datang balik darah. Ya. Berapa hari? Datang balik 5 hari. Okey, 5 hari campur dengan 9. Tadi 8 Suci 8 Suci tadi. Mula-mula 4. Lepas tu suci. 10 Lepas tu hari. suci berapa? 10 hari. 10. 14 hari. 14 hari campur 5, 19 hari. Betul. Okey? Betul. Betul. Seterusnya? Seterusnya saya datang balik. Saya suci tu 11 hari dan saya datang balik pada tanggal 15 hari bulan tu. Maknanya 4 hari, 10 hari, 5 hari. Ya, lepas tu 11 hari. 11 hari. Lepas tu. Okey, yang 11 tu ke tepi dulu. Ambil dulu ni. 4, 10, 5. 4, 10, 5. Berapa? 4, 10, 5 berapa hari yang? 19. 19. Berapa? 19 hari 19. Betul. 19 hari. 4, 10, 5. Okey. Yang 5 itu ada, kita akan tengok. Confirm 16, 17, 18, 19 itu adalah istiadah. Istiadah. Oh, okey. Awak tengok ya, dengar balik-balik yang 4 hari. Lepas tu awak suci 10 hari. Maknanya tempoh haid awak dah 14 hari. Faham tak? Okey, betul. Lepas tu datang balik 5 hari. Betul. Dia datang itu pada hari ke-15. Betul? Ya, betul. 15, 16, 17, 18, 19. Ini istiadah. Ya, betul. Kalau awak datang yang macam contoh tadi, ngam pada hari 16, dia yang itu istiadah. Sekarang ni dia kait daripada depan tau. Jadi, okey. Biasa sebelum itu, awak biasa datang berapa hari? Kebiasaannya saya datang 9 hari. Okey, 9 hari ya. 8 ke 9 hari. 8 atau 9 hari. Awak tengok 4
dengan 10 dan 14. Betul tak? Betul. Maka dah lebih daripada awak punya adat. Betul? Okey. Adat awak 9 atau 10, sekarang dah 14. Nampak tak? Kalau ikut hukum adat. Masa tu awak tengok tak darah? Darah warna dia sama ke ada beza? Sama. Sama. Maka tak boleh guna hukum tamyiz. Kena guna gairu. Ya? Tak boleh guna mubtadah. Kena guna gairu. Muhaizah. Tak boleh guna muhaizah. Jadi sebenarnya yang dengar sini. Haid awak 4 hari only. 10 hari itu nakok suci. Yang 5 hari itu istiadah. Walaupun dia bermula dari 15. Sebab awak kata darah sama. Awak punya kebiasaan haid 10 hari. Sekarang, sebab tu saya kata kena kira yang nakok tadi. 4 darah keluar, 10 nakok. Jadi 14 hari. Jadi, bila awak macam itu, nakok awak tadi pada 14 hari itu sudah tidak haid. Jadi, haid awak di mana? Only 4 hari. 4 hari awal tu. Jadi kalau awak anggap yang tadi tu 10 hari itu, ya, nakok awak tak mandi awak tak apa, awak kena qada. Patutnya kalau katalah awak belum belajar, kan, hari yang kelima tu awak tak mandi. Ya. Jadi awak tak mandi sampailah hari ke-14. Banyak hutang yang kena bayar. Tobat. Sebab hari tu sebab saya ingat saya mandi, tapi yang 20 hari yang ke-15 tu saya masih lagi anggap sebagai haid. Lepas tu hari ke-16 tu saya dah anggap istihadah dah. Saya buat macam tu. Jadi awak hutang 1 hari je lah. Hari yang ke-15. Boleh? Faham. Hari yang ke-15 itu awak hutang sebab itu istiadah. Jadi 1 hari tu awak bayarlah. Boleh faham tak yang? Okey, lepas tu kita sambung Kita sambung balik. Okey, tadi 5 hari, lepas tu berhenti berapa yang? 11. Okay. Yang 5 hari tu, ya betul, berhenti 11 pula. 11. Lepas itu, 8 hari dia ada sambung keluar tak yang? Ada, datang dia ada haid sambung 8 keluar hari. tak yang? Datang darah pula 8 hari. Datang darah 8 hari. Okey, awak kena kira, ya, apa tu dipanggil antara 2 haid, ambil daripada hari, kita kira sama-sama, hari kelima. Hari kelima. Yang mana saya istihadah tadi. Bukan. Okey, betul. Nakok. Hari yang kelima. Kan awak keluar darah 1 sampai 4 hari kan? Betul? 1 sampai awal tadi jadi tu. hari yang kelima itu awak kira sampai dapatkan 15 hari. Berapa hari? 1, 2, 3, 4. Tadi nakok tadi 10 hari kan? Nakok 10 hari, lepas tu datang balik 5 hari kan? 15 hari. Betul? Masa saya nakok sampai nakok 10 hari. Lepas tu awak keluar darah 5 hari. Yang saya kata itu istiadah. Betul tak betul? Betul. Dah dapat 15 hari? Ya. Maknanya, okey. Lepas tu awak nakok lagi 11 hari? Betul. Maknanya lepas tu selepas awak nakok 11 hari, awak keluar darah? Betul. Berapa hari? 8. Itu yang keluar darah 8 hari itu haid. Dia dah nak balik kepada asal, nampak tak? Awak kata kebiasaan awak 9 hingga 10 hari. Maka yang ni 8, betul. Yang ni haid. Kenapa haid? Haid kedua, kerana antara haid pertama dengan haid kedua tu ada berapa hari yang? 15 campur 11, 26 hari. Betul tak yang? Betul, 26 hari. Betul tak? 26 hari. 26 hari tau. Walaupun tadi 15, 16, 17, 18 awak keluar darah. Sebab itu istiadah. Istiadah dia panggil suci. Maknanya antara 2 haid tadi, haid pertama awak 4 hari. Lepas itu nakok, keluar darah, nakok balik 26 hari. Lepas tu awak keluar darah 8 hari. Maka 8 hari tadi haid. Okey.
Dapat tak yang? Dapat. Dapat. Lepas tu 8 hari berhenti, nakok berapa hari? Tak, lepas tu saya tahu saya mengandung. Oh, Tak ada dah. lepas tu awak tahu awak mengandung. Okey, mungkin hormon tu tadi ada biol sikit pasal dia nak mengandung. Ya? Mungkin Ustazah. Jadi Jadi sekarang saya- yang dengar baik-baik. Selepas awak beranak, awak kena ambil adat baru. Okey. Adat baru awak berapa hari? 8 hari, bukan 10. Oh, Ha. sebab ya. Kalau awak tadi contoh awak nakok 11 hari terus mengandung, adat baru awak 4 hari. Oh, Nampak tak? nampak? Faham? Sebab ini kena ingat ni adat. Kalau tadi awak kata darah sama. Bila darah sama kita kena hukum gairu muaizah. Kena ikut hukum adat. Berapa hari awak biasa keluar. Dia ambil hukum adat itu the latest punya. Sebelum mengandung. Jadi awak punya head 8 hari itu the latest. Betul? Betul? Maka adat awak sekarang 8 hari. Dah tukar. Tapi kalau kata tadi 8 hari awak tak keluar darah, dia terus besar mengandung, maka adat awak tukar kepada 4 hari. Tapi ni tak ada 4 hari pasal awak ada head lagi sekali sebelum mengandung. Ya. Okey. Okey. Faham, saya faham. Jadi awak catat awak punya beradat 8 hari. Sebab ini semua nanti ada datang hukum. Sebab 7 hukum yang. 7 hukum. Kalau saya tanya macam tadi kan saya tanya darah macam mana? Sama warna. Saya dah tak boleh ambil hukum tamyiz. Tak boleh kena ambil hukum muaizah. Kena ambil ghairu muaizah. Faham tak? Lepas tu ada pula kat situ muftadah ke, mutadah ke, ada lagi benda-benda lagi. Okey, dapat? Jadi kalau dapat. ada awak yang terhutang, awak qada. Maka awak terhutang 1 hari, iaitu 15 hari bulan. Sebab awak kata awak mandi, lepas tu 15 keluar, lepas itu 16 ni. Okey ya? Jadi kita tutup. Ada kuliah lagi ya lepas ni? Ada Terima kasih, Ustazah. 9.15 insyaAllah. Kita tutup. Mesti Ustaz pun dah tunggu. Okey ya, Ustazah. cukup ya? Ustazah, Minta maaf dengan Ustaz yang menunggulah. tak apa. Belum masa lagi, ada sikit lagi masa. Ustazah, okey. saya cuma nak confirmkan ni, kes anak Puan Rafiah tadi ni, bukan seperti yang Ustazah ajar pada schedule yang kita belajar hari ni kan? Betul tak? Dia kes lain Yang mana yang? Tak, yang kes anak Puan Rafiah tanya tadi. Yang ni tadi yang bersalin tadi ni? Tak sama dengan yang Ustazah terangkan sepanjang pengajian hari ni, betul? Belum, tak sama. Tak sama, okey. Tak sama. Dia akan ada nanti. Okey. Akan ada. Sebab tu saya kata kalau mula-mula belajar kau nampak senang. Relax. Ya. Makin lama makin susah yang. Hari ni aja penyampuran suci je pun saya dah taruh botol kiri kanan cermin mata saya dah. Okey. Makin lama makin susah. Bukan, yang anak Puan Rafiah tadi bukan kes botol kiri kanan tu kan Ustazah, betul? Okey. Campur. Dia ada campur dan ada tidak. Okey. Maknanya saya faham tak? Sebab saya ingat saya seorang pening, ada jemaah tag saya pun macam dah pening. Maknanya benda tu tak sama, kesnya berlainan. Dia tak sama. Dia ada sedikit sama, ada sedikit tak sama. Maka kes dia ini ada 3 dalam 1. Faham. Tapi itu sebab tu yang bila dia rekod dengan cantik, kan saya nak selesaikan pun senang kan? Ya. Sebab tu catat yang warna darah. Jangan tak catat. Catat semua. Jadi bila ditanya, bila informationnya tu lengkap, jawapannya cepat dapat. Baik. Okey ya? Terima kasih banyak yang bertanya. Terima kasih banyak pada tak apa. Okey. Ya, jadi kita tutup dan adik tadi tolong qada puasa sembahyang 1 hari. Hari ke-15. Okey, kita tutup ya. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As ya. Jadi kalau ada lagi nanti soalan, admin boleh tulislah. Kalau ada saya tak nampak, nanti kita jawab minggu depan insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jadikan perjumpaan kami pada malam ini ya Allah perjumpaan yang Kau rahmati. Ya Allah, jadikan segala ilmu yang kami perolehi pada malam ini ya Allah ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan ya Allah, Kau jadikan juga perpisahan sementara kami pada malam ini ya Allah perpisahan yang Kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya kami. Okey ya, saya minta maaf di atas apa-apa kekurangan kesilapan saya ya dalam mengendalikan malam ini yang maha sempurna hanya Allah. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I love you all.